Assalamualaikum. Pada kali ini kita akan mempelajari bidang sirah dengan tajuk Perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Tajuk kali ini kita akan melihat strategi Nabi Muhammad SAW berdakwah dan kesannya selepas baginda menawan Kota Mekah. Strategi yang pertama, bagaimana baginda mengukuhkan negara Islam adalah dengan cara membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Baginda Rasulullah menghapuskan amalan jahiliah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Baginda juga melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama, juga menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Nabi Muhammad juga memperkasakan ekonomi umat Islam dengan cara mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai Islam. Jizyah di sini bermaksud cukai yang dibayar oleh rakyat bukan beragama Islam yang bernaung atau tinggal di negara Islam. Strategi yang kedua, baginda menekankan tanggungjawab berdakwah dengan cara peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim sama ada lelaki ataupun perempuan, juga saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Strategi yang ketiga, Nabi Muhammad menjalinkan hubungan luar dengan cara menghantar utusan dan gubernur. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Seterusnya, baginda Nabi Muhammad menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab. Dengan baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk agama Islam. Kesan daripada dakwah Rasulullah SAW, terbentuklah masyarakat Islam yang tergoh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Negara Islam juga semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Juga ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Banyak cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika berdakwah. Antaranya ialah menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh-musuh Islam, di mana penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka Kota Mekah. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa peperangan seperti Perang Hunain dan Perang Tabuk. Mari kita lihat penerangan Perang Hunain. Berlaku di Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Thaqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini
berakhir dengan kemenangan pada pihak Muslimin. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Mari kita lihat pula penerangan tentang Perang Tabuk. Berlaku di Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang. Manakala bilangan pihak musuh adalah seramai 40,000 orang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan daripada pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati pihak musuh. Cabaran yang kedua pula ialah Nabi Muhammad SAW menghadapi golongan orang munafik. Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Antaranya ialah sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara. Seterusnya, menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam dan membina masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Baiklah, apa pula iktibar daripada perkembangan dakwah Islam ini? Pertama, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugasan berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Kedua, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia, kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Ketiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, kerana dengan ilmu kita dapat menangkis dakyah-dakyah daripada musuh-musuh Islam. Secara rumusannya, dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, kini Islam telah berkembang ke seluruh dunia. Semoga anda memahami isi kandungan yang dipelajari. Alhamdulillah, semoga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe.